Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam channel YouTube Saka Saham. Macam biasa, pada yang belum subscribe, please ringankan tangan you all untuk tekan butang subscribe. Tekan loceng dia supaya berloceng-loceng kat rumah tu nanti bila buat video baru. Dan kalau boleh kita share dan komen sikit, komen sikit untuk kita sama-sama memperbaiki lagi video-video, kemungkinan besar video-video yang akan datang lah. Okey, hari ni kita nak abang nak review satu kaunter kluster kayangan. Kaunter ni sebenarnya kluster kayangan Tenaga Nasional. Abang tak pernah review Tenaga Nasional ni. Sepatutnya kita kena lihat Tenaga Nasional ni. Tanpa tenaga bergelaplah kita di rumah kan. Jadi kita harap Tenaga Nasional ni akan memberi kecerahan pada kita punya trade lepas ni, atau investment kita lepas ni. Kenapa kita pilih Tenaga Nasional? Itu yang paling utama. Kenapa kita memilih kaunter ni sebagai direction kita dalam video YouTube channel Saka Saham? Apakah sebab banyak duit sangat nak beli Tenaga Nasional ni, RM9 lebih punya kaunter ni? Banyak duit belilah, tak kisahlah. Cuma kita melihat bahawa bursa kita sedang weak. Bila bursa kita sedang weak, ini menunjukkan 30 kaunter yang berkenaan dengan indeks kaunter sedang weak. Salah satu dalam 30 kaunter tersebut adalah Tenaga Nasional. Lagi satu abang nak nanti, tapi you all study sendirilah. You all pergi tengok bursa, kaunter bursa punya chart Okey, tapi kita nak lihat sekarang ni Tenaga Nasional. Bawah RM10 bang, Tenaga Nasional. Dah lama dia tak bawah RM10 sebenarnya. RM9.54. Tenaga Nasional harganya tutup pada hari Jumaat. Dah nak bankrupt ke Tenaga Nasional ni? Rasa boleh bankrupt tak Tenaga ni? Fikir sendirilah Okey, macam mana pun kita as a chartis, kita nak melihat dari segi technical saja. Macam biasa, ini bukan buy call ataupun sell call. Ini cuma pendapat atau pandangan dari segi technical analysis yang abang ada sedikitlah ilmu yang Allah bagi ni untuk kita sharing pendapat. Dan selebihnya you all buat kajian sendirilah. Okey, tak nak cerita banyak lah. Cerita banyak pun tak guna kan. Nanti orang menyampah tengok muka kata cerita banyak tak guna. Bukanlah handsome sangat kan. Sikit je macam Zul Arifin. Okey, RM9.54. Tutup pada hari Jumaat. Kaunter ni sedang dalam keadaan bearish. Oversold. Dah lah oversold, bearish sebelah tu. So memang kita lihat kaunter Tenaga Nasional dalam keadaan weak. Tenaga Nasional ni kalau kita nak buy dia, kita bukan kata kita buy esok lusa kita nak jual. Abang rasa untuk Tenaga Nasional ni, untuk kaunter tenaga, bukan ini cara dia kan? Kalau kita dapat Tenaga Nasional ni dalam keadaan harganya yang tengah merundum, ini kita panggil satu investment. Kalau nak invest, Tenaga Nasional lah. Apa kaunter lagi yang ada kat Malaysia yang very strong dia punya business kan? Dan dia seorang-seorang, dia berniaga elektrik ni dekat dalam Malaysia ni. Cuma kita nak tengok fluctuate harga dia. Sebab kita adalah price action. Price action ni kita nak beli waktu keadaan dia keadaan lemah. Nak beli dia macam mana? So kita kena study dia punya direction counter. Maybe you akan beli dia bukan nak, kalau jenis duit banyak nak beli selonggok pun terpulang pada you. Tapi kalau abang, kemungkinan besar kita akan beli secara staggered. Kita akan beli secara staggered untuk kita mendapat average price dia yang terbaik lah, terbaik mungkin kita boleh dapat. Okey, untuk Tenaga Nasional, untuk minggu depan abang jangkakan kemungkinan besar Tenaga Nasional kalau dia nak drop, ada satu support dia dekat sekitar RM9.20. Kita boleh melihat RM9.20 satu support. After that dia dekat RM9. Ini adalah antara kelemahan ataupun support yang terdapat dalam price action untuk Tenaga Nasional. Pertama, kita akan lihat kalau dia nak drop lagi, kemungkinan besar dia akan drop ke RM9.20 dan juga RM9 as a psychology support. Seandainya Tenaga Nasional ni jatuh di bawah RM9, ini yang paling meraih sekali kan? Kalau dia jatuh di bawah RM9, ke mana arah seterusnya? Kita tak boleh, jangan terkejutlah kalau Tenaga Nasional jatuh bawah RM9, dia akan kemungkinan besar pergi ke area RM8.50 ataupun RM8.36. You bayangkan kalau Tenaga Nasional pergi harga 836.
Saya rasa kalau betul dia pergi 836, berebut orang beli Tenaga Nasional ni. So, boleh tak dia sampai 836? Kita lihat apa dia punya permainan dia untuk minggu seterusnya. Tapi yang terdekat, kita kata tadi, sekarang ni 954, yang terdekat adalah RM9.20. Support dia dan kemungkinan support, psikologi support dia pula jatuh kepada RM9 untuk Tenaga Nasional. Semua keadaan indikator dia sangat weak sebenarnya Tenaga Nasional. Cuma kalau dia boleh bermain minggu depan di atas RM1.50, dia dapat maintain harga dia atas RM9.50, abang jangkakan bahawa dia akan mencuba resisten kat 972. So kalau macam ni, kalau you berani beli dia, sekarang ni 954, jangan drop 950. Kalau dia drop below 950, you kena raih dulu. Tapi kalau dia boleh maintain atas 950, then you ada holding power, then you still nak hold dia. Target you yang sebenarnya adalah untuk dia naik ke atas 974, lebih kurang 974. Dan kalau dia boleh break RM9.90, dia punya bonus. Then the next one is dia akan balik ke RM10.31. Ya. So kalau dia ke atas, kalau you mampu nak beli dia harga RM9.50, berani nak beli RM9.50, walaupun dalam keadaan dia tengah weak sekarang, jangan break below RM9.50. Kalau dia boleh maintain atas RM9.50, kita jangkakan yang dia bergerak, dia akan bergerak ke atas 974. 974, after that lebih kurang 990, dan dia akan balik naik semula kepada RM10.31. Itu untuk direction Tenaga Nasional. Kepada yang tak semestinya you nak beli 1,000 unit, tak semestinya you nak beli sampai RM9.54, nak beli 500 unit. Saham kan Bursa Malaysia ni kita boleh beli 100 unit, 200 unit. Beli sikit-sikit, kalau ada duit beli sikit-sikit, apa salahnya? 200 unit kumpul lah kan, kumpul. Nanti katakan kluster kayangan ni, Abang Nazar bagi counter kluster kayangan ni, Abang Nazar banyak duit. Siapa cakap aku banyak duit? Aku buat sini dari sini untuk mengikut orang, bukan untuk aku. Kalau aku nak beli, aku dah belilah kan benda ni kan. Ini untuk kita sharing, sama-sama. Kemungkinan besar you boleh tengok sebab apa? Sebab ini adalah indeks dalam indeks counter tau. So whatever indeks kita drop, bila indeks dalam keadaan jatuh menjunam banyak, yang akan menaikkan indeks balik adalah counter-counter, 30 counter dalam indeks tu. Yang naikkan ni bukan Asia tau. Asia yang bukan naikkan AAX ke DGSB ke, bukan counter-counter ni yang menaikkan indeks. Yang menaikkan indeks ni ada counter-counter, 30 counter yang ada dalam indeks Bursa Malaysia tu. So sepatutnya kita melihat counter-counter ni. Okay, kita jumpa lagi. Jangan marah lah. Abang bukan marah. Gurau orang tak boleh ke? Okay, please subscribe. Kita wawarkan YouTube ni pada kawan-kawan kita lain. Kita try dapatkan 2,500. Aduh, sikit je lagi bang, 2,500. Bantulah, bantu. Okay. Ada iklan tau, sekarang ada iklan. Bila ada iklan tu jangan skip lah. Yo, korang tak skip kan, abang boleh beli data. Kalau tidak, satu hari aku nak download benda ni tau. Kalau ada duit nanti boleh lah beli Unify sikit ke apa benda. Okay, kita jumpa lagi. Gurau-gurau, jangan marah bro. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.